Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arifuddin Mezarulai. Saya sebagai ketua di kumpulan ini untuk membuat pembintangan tentang tajuk mengatur penggunaan kemudahan inventory terhadap tenaga manusia. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Arifuddin Mezarulai, Muhammad Azwan Shah bin Qasim, Muhammad Hanif bin Sakri dan Muhammad Ali Ashraf bin Abdul Aziz. Kami akan membuat pembintangan ini kepada pesyarah kami iaitu Encik Nur Muhammad bin Muhammad Rajuli. So ini ialah catatan kami. Pada minggu pertama kita akan buat mengenal pasti masalah ataupun projek. Lepas tu kita akan buat pemilihan projek ataupun masalah. Pada minggu ketiga mengumpul data dan analisis projek. Pada minggu keempat kita membuat penetapan objektif dan sasaran. Pada minggu kelima cadangan penyelesaian. Pada minggu keenam kita membuat persembahan dan persetujuan pihak pengurusan. Pada minggu ketujuh kita akan buat pelaksanaan. Minggu ke-8 ialah penilaian dan pemantauan dan penyeragaman. Itu dalam masa satu minggu lah. So yang warna pink ni ialah perancangan dan warna purple ni ialah pelaksanaan kami lah. So ini ialah senarai alatan yang berada di bengkel aircon ataupun PPU atau PPUD. So yang pertama ialah ice maker yang diterima pada tahun 2010, 1998, 2010. Kuantiti dia ada satu. Harga bagi seunit ialah RM14,181. Jumlah tahun yang berada di bengkel tersebut ialah selama 11 tahun. Harga susut nilai dari tahun beli hingga tahun semasa dalam masa 5% ialah RM8,006. Yang kedua ialah cooling gas 27 bulan 12 2020. Kuantiti dia ada 15. Harga bagi seunit ialah 80. So jumlah harganya ialah 1,200. Harga susut nilai bagi dari tahun beli selama hari ini ialah RM1,140. Yang ketiga ialah copper pipe, mempunyai 10, kuantiti dia 10 set. Lepas tu harga seunit ialah 200. Jumlah harga ialah 20,000. Harga susut nilainya ialah 19,000. Yang keempat ialah multimeter. Harga bagi seunit ialah RM90 dan jumlah harganya ialah 900. Harga susut nilainya ialah RM771.63. Yang kelima ialah vending machine. Kuantiti dia 1. Harga bagi seunit ialah RM11,800 dan harga susut nilainya ialah RM9,611. Yang keenam ialah manifold gauge, mempunyai 10 unit. Harga semasa jumlah harga ialah RM10,700 dan harga susut nilainya ialah RM8,772. Yang ketujuh ialah hydraulic tester, mempunyai 10 unit. Jumlah harganya ialah RM55,185 dan harga susut nilainya ialah RM44,948. Yang ke-8 ialah vacuum pump, mempunyai 10 unit juga. Jumlah harganya ialah RM9,800 dan harga susut nilainya ialah RM8,402. Yang ke-9 ialah flaring tool valve, mempunyai 10 unit juga. Jumlah harganya ialah RM14,520 dan harga susut nilainya ialah RM11,235. Dan last sekali ialah wall drill. Wall drill mempunyai 5 unit. Jumlah harganya ialah RM9,450 dan harga susut nilainya ialah RM7,312. Seterusnya ialah carta organisasi Exal Zone PPU. Ini ialah carta organisasi yang berada di bengkel PPU. Bagi ketua ni ialah ketua zon ialah Encik Anwar, juru audit ialah Encik Muhammad
Zaisi. Setiausaha ni ialah Encik Mahathir, dan ahli-ahli tata organisasi ni ada 8 orang. Encik Saiful, Encik Salwa, Puan Salwa, Encik Zulkarnain, Encik Khairul Nizam, Encik Kamarul Azhar, Encik Muhammad Fairuz, Puan Zuraini, dan Encik Izwan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azwan bin Qasim. Saya akan sambung slide yang ke-5, iaitu tajuknya ialah tugas hakiki pekerja. Okey, ketua bengkel bilangannya seorang. Tugasnya bertanggungjawab sebagai ketua bengkel memastikan segala operasi dan latihan di bengkel dijalankan serta menyelaras dan mengawal segala pengurusan bengkel di PJB. Okay, yang kedua, PPLB. Bilangannya ada 2 orang. Menolong mengurus bengkel, memastikan kebersihan dan keselamatan bengkel mengikut ketetapan yang telah ditetapkan. Okay, yang ketiga, pengajar. Ada 8 orang. Tugasnya bertanggungjawab untuk mengajar dan memastikan pembelajaran pelajar dijalankan mengikut modul yang ditetapkan. Semua jumlah pekerja ialah 11 orang. Yang seterusnya ialah senarai kekerapan penggunaan peralatan dan mesin. Yang pertama sekali, ais maka, iaitu mesin pembuatan ais batu. Kekerapan fungsi dan penggunaan diperolehi dari temu ramah atau borang soal sedia. Pertama, kemudahan dan sedia ada untuk digunakan. Kedua, memudahkan staf dan pelajar untuk mengambil ais batu setiap hari. Diperolehi dari pemerhatian sendiri setiap hari penggunaan dalam satu semester. Yang kedua, cooling gas. Temu ramah ataupun kita orang menggunakan borang soal sedia jarang digunakan seramai 4 pelajar, kerap digunakan seramai 6 orang satu semester mengikut modul. Diperolehi dari pemerhatian sendiri 10 kali dalam satu semester mengikut modul. Dan seterusnya, copper pipe. Jarang digunakan seramai 3 pelajar, kerap digunakan seramai 8 orang satu semester mengikut modul. Seterusnya, 11 kali dalam satu semester mengikut modul. Gambar seterusnya ialah multimeter. Jarang digunakan seramai 5 pelajar, kerap digunakan seramai 9 orang satu semester mengikut modul. Yang seterusnya, 14 kali dalam satu semester mengikut modul. Gambar seterusnya, vending machine. Menyediakan kemudahan kepada pelajar untuk membeli air tanpa perlu pergi ke kafe. Kita boleh berjimat semua. Lepas tu, pelajar jarang membeli air di vending machine kerana harga yang ditetapkan terlalu mahal. Dan seterusnya, setiap hari penggunaannya dalam satu semester. Gambar seterusnya, manifold gauge. Jarang digunakan seramai 2 pelajar, kerap digunakan seramai 4 orang satu semester mengikut modul. Seterusnya, 6 kali dalam satu semester mengikut modul. Hydraulic tester. Jarang digunakan seramai 2 pelajar, kerap digunakan seramai 3 orang satu semester mengikut modul. Seterusnya, 5 kali dalam satu semester mengikut modul. Gambar yang ke-8, vacuum pump. Jarang digunakan seramai 4 pelajar, kerap digunakan seramai 4 orang satu semester mengikut modul.
Dan seterusnya 8 kali dalam satu semester mengikut modul. Gambar yang ke-9, flaring tool value. Jarang digunakan seramai 3 pelajar. Kerap digunakan seramai 6 orang satu semester mengikut modul. Dan seterusnya 9 kali dalam satu semester mengikut modul. Okay, gambar yang terakhir sekali ialah gambar yang ke-10, wall drill. Jarang digunakan seramai 5 pelajar. Kerap digunakan seramai 5 orang satu semester mengikut modul. Yang seterusnya ialah 10 kali dalam satu semester mengikut modul. Okay, sekian daripada saya, Muhammad Syamsyah. Terima kasih. Saya akan bagi pas kepada member saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Zakri, saya daripada pelajar Adam. Hari ini saya ingin menerangkan sedikit plan lantai tingkat bawah BKPPU ya. Okey, sedikit ringkasan yang saya cerita: bilik sementara, bilik seminar, bilik alat-alat, bilik DOE, peralatan, bilik simulator, bilik AHU, bilik kereta jabatan, sudut eksa, ruang gegas, ruang kimpal area. Di sini saya menunjukkan bahawa bilik-bilik tersebut mempunyai peralatan keselamatan seperti bilik bomba dan juga alat pemadam api. Lagi yang selain itu, kemudahan seperti tandas dan juga kemudahan-kemudahan lain. Seterusnya, keterangan alat pemadam api ianya khas diletakkan di setiap bilik dan di setiap bangunan kerana memudahkan ketika kecemasan berlaku, iaitu kebakaran ataupun kecemasan lain yang berlaku. Ini memudahkan untuk memadam kebakaran. Bilik bomba memudahkan untuk memadam kebakaran juga. Tandas lelaki, tandas perempuan, tangga, iaitu laluan kecemasan untuk menyelamatkan diri, dan lokasi. Seterusnya, plan lantai cadangan penyelaras baru. Okey, plan lantai cadangan penyelaras baru, yang ini saya cerita sedikit lah yang kemudahan dan juga infrastruktur yang ada, seperti penambahan ice maker, cooling gas, cocoa pipe, multimeter, vending machine, manifold gauge, hydraulic tester, vacuum pump, flaring tool dan wall drill. Ya, ini semua yang saya sebutkan tadi adalah ia bercampur, sama ada adalah special tool, barangan kerja dan kemudahan asas seperti ice maker. Ice maker kemudahan asas untuk di mana pelajar ataupun staf dibenarkan untuk mengambil air batu secara percuma dan tiada sedikit pembayaran. Ini kemudahan untuk mereka menggunakan tersebut ya. Selain itu, cooling gas, cool pipe, multimeter, manifold gauge, hydraulic tester, vacuum pump, flaring tool, pouring, ini adalah peralatan untuk menservis ataupun membuat kerja-kerja membaiki penyamak udara ataupun air conditioner. Anak panah yang saya bina berwarna merah tersebut menunjukkan laluan kecemasan sekiranya berlaku kebakaran ataupun kemalangan jiwa yang lainnya. Okey. Seterusnya, jadual kelayakan dan pengalaman kerja. Di sini terdapat nama jawatan kelayakan pengalaman kerja khusus yang dihadiri, iaitu semua para guru ataupun lecturer ataupun pensyarah yang saya kumpulkan menjadi satu jadual dan kelayakan kerja mereka atas pengalaman tersebut. Seperti contoh, Muhammad Anwar bin Wahab, Ketua Bahagian PPU jawatan dia, kelayakan mereka adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyamak Udara, Sijil Kemahiran Malaysia Penyamak Udara SKM tahap 3,
sijil teknologi penyejuk bekuan dan penyamak udara. Pengalaman kerja pula 4 tahun bagian PDI, 1 tahun bagian Econ, 5 tahun pengajar sias Shah Alam, 15 tahun tenaga pengajar di IKTBN Dusun Tua, 1 tahun pengajar polis vocational. Khusus yang beliau hadiri adalah khusus jaga pendek penyamak udara, khusus automotif jaga pendek, khusus AutoCAD, khusus elektrik jangka pendek, khusus elektrik separuh masa. Sama juga seperti yang lain mereka-mereka tersebut, iaitu Muhammad Zaisin bin Aziz, Juru Audit, Diploma Kejuruteraan Penyamak Udara, Sijil Kemahiran Malaysia Penyamak Udara tahap 3. Pengalaman kerja mereka pula ialah 4 tahun pengajar Colonial Vocational, 9 tahun pengajar di IKBTN Dusun Tua, 1 tahun bahagian Econ, khusus jaga pendek, ini khusus yang dihadiri, khusus otomotif jaga pendek, khusus latihan industri, khusus polis vocational. Seterusnya nama-nama yang lain seperti Mahathir bin Sa'ari, Kamarul Azhar bin Muhammad Sahimi. Mereka juga sama seperti beliau-beliau tadi, diploma kelayakan seperti diploma teknologi kejuruteraan penyamak udara, kemahiran lanjutan sias penyamaan udara, 1 tahun bahagian Econ, 3 tahun pengajar di IKTBN Dusun Tua. Khusus yang mereka telah hadiri ialah khusus menyambut tetamu ILP MUA, khusus penyamak udara dan penyejuk bekuan. Kamarul Azhar bin Muhammad Sahimi juga adalah ahli diploma teknologi kejuruteraan juga, kemahiran lanjutan sias penyamak udara, iaitu kelayakan. Pengalaman kerja 1 tahun bahagian Econ, 1 tahun pengajar di IKTBNT, iaitu IKTBN Dusun Tua, khusus penyamak udara, penyejuk bekuan dan khusus polis vocational. Salwa Zaliha binti Husin, Muhammad Zulkarnain bin Jamaluddin, ahli diploma, ya ini kelayakannya, diploma kejuruteraan mekanikal penyamak udara politeknik, kemahiran lanjutan sias penyamak udara, diploma teknologi kejuruteraan penyamak udara, sijil kemahiran Malaysia penyamak udara. Pengalaman kerja pula 6 tahun pengajar di IKTBN Dusun Tua, 8 tahun pengajar di College Vocational, 1 tahun bagian air conditioner, 9 tahun pengajar di IKTBN Dusun Tua. Khusus yang mereka telah hadiri ialah khusus penyaman udara dan penyejuk bekuan, khusus latihan industri, khusus penyamak udara dan penyejuk bekuan separuh masa, khusus menyambut tetamu LP MUA. Okey. Sekian saja dari saya penerangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Alif Ashraf bin Abdul Aziz dari jurusan DAM. Saya akan sambung slide yang seterusnya. Okey. Khairul Nizam bin Sa'aban ialah ahli PPU dan kelayakan beliau di dalam diploma teknologi kejuruteraan penyaman udara dan diploma kemahiran Malaysia automotif. Pengalaman bekerja beliau ialah 1 tahun di bahagian Econ dan 10 tahun sebagai pengajar IKTBN Dusun Tua. Khusus yang dilakukan ialah khusus penyaman udara dan penyejuk, khusus latihan dan khusus latihan industri. Yang ke-8, Kamarul Azhar bin Muhammad Sahimi ialah ahli PPU dan kelayakan beliau ialah diploma teknologi kejuruteraan penyaman udara dan sijil kemahiran Malaysia penyaman udara. Pengalaman bekerja beliau ialah 1 tahun di bahagian Econ dan 4 tahun menjadi pengajar college vocational. Khusus yang dilakukan ialah khusus penyaman udara di SIAS dan khusus latihan industri. Seterusnya. Yang ke-9, Muhammad Fairuz bin Muhammad Bakr ialah ahli PPU
Beliau di dalam Diploma Teknologi Kejuruteraan Udara dan pengalaman bekerja beliau ialah 1 tahun di bahagian Ekon dan 1 tahun menjadi pengajar di Kolej Vocational. Kursus yang dihadiri ialah kursus penyaman udara dan penyejuk bekuan dan kursus latihan industri. Yang ke-10, Nur Zuraini binti Abdul Karim ialah ahli PPU. Kelayakan beliau ialah di dalam Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyaman Udara dan kemahiran lanjutan SIASPET di dalam penyaman udara juga. Pengalaman bekerja beliau ialah 1 tahun di bahagian Ekon dan 2 tahun mengajar Kolej Vocational. Kursus yang dihadiri ialah kursus penyaman udara di Kolej Vocational dan kursus penyaman udara di SIAS. Yang ke-11, Muhammad Izwan bin Tanuri ialah ahli PPU. Kelayakan beliau di dalam Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyaman Udara dan pengalaman bekerja beliau 1 tahun di bahagian Ekon dan 3 tahun pelajar Kolej Vocational. Kursus yang dihadiri ialah kursus jangka pendek penyaman udara dan kursus menyambut tetamu ILIP MUA. Terusnya, pegawai-pegawai yang menjaga mesin terdiri daripada 10 orang. Yang pertama, ice maker, mesin pembuatan ais batu. Yang pegawai yang bertanggungjawab ialah Muhammad Zaisin bin Aziz dan alasan saya beliau pernah mengikuti kursus pengendalian mesin. Yang kedua, cooling gas, Muhammad Zaisin bin Aziz. Alasan saya beliau berpengalaman dalam menyimpan bahan-bahan kimia. Yang ketiga, cooper pipe, pegawai yang bertanggungjawab ialah Kamarul Azhar bin Muhammad Sahimi dan alasan saya memastikan beliau dapat memastikan kebersihan dan keselamatan di bengkel-bengkel. Yang keempat, multimeter, pegawai yang bertanggungjawab Salwa Zaleha binti Hussein dan alasan saya beliau sangat mahir membaca kiraan lita atau arus elektrik. Yang kelima, vending machine, pegawai bertanggungjawab Muhammad Zulkarnain bin Jamaluddin. Alasan saya beliau bertanggungjawab untuk memastikan ketahanan mesin tersebut. Yang keenam, manifold gauge, pegawai yang bertanggungjawab Khairul Nizam bin Sa'aban. Beliau berpengalaman dalam pengisian dan pembacaan. Dan seterusnya, yang ketujuh, hydraulic tester, pegawai yang bertanggungjawab Muhammad Izwan bin Tanuri dan beliau berpengalaman dalam pengisian dan dalam bacaan. Yang ke-8, vacuum pump, pegawai yang bertanggungjawab Nur Zuraini binti Abdul Karim dan beliau berpengalaman dalam pengisian dan bacaan. Yang ke-9, flaring tool valve, pegawai yang bertanggungjawab ialah Muhammad Fairuz bin Muhammad Bakror. Beliau berpengalaman dalam pengisian dan bacaan. Yang ke-10, handrail, pegawai yang bertanggungjawab ialah Kamarul Azhar bin Muhammad Sahimi dan beliau dapat memastikan pelajar mahir dalam menggunakan handrail. Seterusnya, taklimat dan saya dapat terangkan pelan koordinasi. Pelan tersebut dicipta dan direka bagi memudahkan pelajar dan mengajar pihak keselamatan seperti bomba dan penyelamat, polis, audit bagi memudahkan, menyelaraskan atau membuat penyiasatan sekiranya berlaku audit atau kemalangan jiwa berlaku. Justru itu maka terciptalah sebuah sedikit pelan yang kami lakak bagi kemudahan untuk mencari peralatan untuk memudahkan membuat servis. Kita juga dapat memastikan keselamatan itu juga dapat menunjukkan laluan sekiranya berlaku kecemasan secara mengejut. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Alif Ashraf bin Abdul Aziz. Sekian, terima kasih.